Starting live. Starting live. Start ke? Start dah. Sekejap, bapa kabur tepi ni. Dia tak auto. Okey. Dia tak ada tukar kau ni, cikgu? Apa? Rotation. Ya, ya. Atas tu set rotation. Rotation. You cannot turn. Tukar dah. Sebabnya dah ada start live dulu tu. Dia kena rotate dulu baru start. Alhamdulillah. Okay. Hai, selamat malam. Assalamualaikum semua. Kita tunggu satu lagi telefon setting. Malam ni cikgu cuba buat live dari 3 akaun berbeza. 3 akaun berbeza. Cikgu Fadli Saleh tengah setting. Muhammad Fadli Saleh 3 dah live sekarang. Dan juga Muhammad Fadli Saleh 5. Kelas live malam ni kelas live santai untuk tahun 1 sampai 6. Kelas santai untuk tahun 1 sampai 6. Dah ni? Okey, baik ke? Dah. Start belum tu? Start dah. Okay. Siapa yang dah join minta bantu share dulu. Minta tolong share live kali ni agar lebih ramai orang dapat akses, dapat tonton, dapat belajar. Okay. Okay. Suara clear? Suara tu clear? Baik, kita tunggu dulu kawan-kawan lain masuk. Baru ada lebih kurang 50 orang je sekarang. 10 orang dalam FB Cikgu Fadli Saleh, 30 lebih kurang dalam akaun FB Muhammad Fadli Saleh 3, dan juga 10 orang lagi lebih kurang dalam yang bawah ni. Akaun, lupa dah akaun banyak sangat. Muhammad Fadli Saleh 5. V tu 5. Okay. Jadi sekarang kita bersiaran dari 3 akaun berbeza. Style buat ni, dah guna telefon dia semua ni. Kita guna telefon dia semua. Ni nanti ambil gambar dari belakang. Gambar dari belakang. Guna kamera ni lah, telefon ni. Ni? Dengan live? Tak ada telefon lain tak? Tak ada. Panggil lepas. Ya. Pasal balik. Kena rakam lah momen satu. Bukan senang ni. Untuk buat kelas secara live dengan 3 akaun FB berbeza. Okay. Sekejap lagi kita mula. Kita tunggu dulu kawan-kawan masuk. Yang dah masuk, minta tolong share. Daripada 50 orang join tadi, kalau 50 orang share, insyaAllah akan ada 100 orang yang boleh join malam ni. 100 orang join, 100 pula share, boleh pergi kepada 200 orang pula yang belajar malam ni. Kita maksimalkan penglibatan orang dalam, penglibatan murid-murid dalam kelas lah. Okay. 3 kamera digunakan, 3 akaun FB berbeza untuk buat kelas live untuk awak je, tahu. Jadi belajar elok-elok, cuba fahamkan. Malam ni cikgu akan bawa 2 benda je, untuk yang sesuai untuk semua. Pertama sekali, masa dan waktu. Banyak soalan tanya tentang masa dan waktu, macam mana nak terangkan pada anak mereka tak faham. Yang kedua adalah hafalan sifat. Nanti cikgu bagi tahu lah. Tunggu kawan-kawan masuk ramai-ramai. Pas nanti antara cikgu gambar. Okey. Jadi sementara tunggu kawan-kawan lain join, kalian boleh teruskan share. Dah 85 minit dah. Cikgu terangkan balik buku Makzia. Minggu lepas dah terangkan, ada yang tertinggal baru join. Okay, ini adalah buku Makzia yang cikgu bina dengan kerjasama ada seorang guru lain. Okay.
Max dia ada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahun 1 sampai 3 harga dia RM6.9 saja. Cikgu namakan dia Max dia asas. Yang ni sangat-sangat cikgu syurkan, sangat-sangat bagus. Kenapa? Dalam buku ini kita tekankan asas matematik. Tambah, tolak, darab, bahagi. 4 asas utama memang kita tekankan. Bundar kita tekankan, nilai tempat, nilai digit. Asas ni 7 asas simple ni. Tambah, tolak, darab, bahagi, bundar, nilai tempat, nilai digit. Ini antara yang kita tekankan dalam buku tahun 1 sampai 3. 7 benda asas ni, murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 pun ada lagi yang kurang kuasai. Itu bahaya. Itu bahaya. Contohnya murid tahun 6. Cikgu tanya 24 bahagi 6 berapa? Dia tak boleh nak jawab dengan spontan. Dia kena kira dengan lambat. Kenapa? Sebab dia tak kuasai dengan mahir. Okay? Sifir 7 darab 8. Siapa boleh terus jawab 56? Siapa terus boleh jawab, maknanya dia kuasai sifir dengan bagus. Kalau dia baru nak kira 1, 7, 7, 2, 7, 14, 3, 7, nambah lagi dalam kepala, itu tak bagus. Itu awak tak kuasai sebenarnya. Awak kena kuasai. Jadi antara tip malam ni adalah tip hafalan sifir yang paling simple. Yang paling simple tanpa perlu bantuan apa-apa. Antara yang cikgu akan kongsi adalah tip hafalan sifir. Jadi dalam buku ini adalah banyak sangat latihan asas. Dan untuk murid tahun 1 hingga 3, kat tengah ni ada stiker. Stiker ni jangan tampal kat peti sejuk ke, kat basikal awak ke, dekat akuarium ke, jangan. Stiker ini untuk latihan yang perlu jawapan pada stiker. Star pula, kat sini ada sangat banyak star, sangat banyak bintang. Bintang ni pula awak boleh letak di bahagian muka surat yang mana awak jawab dengan betul dalam masa ditetapkan. Boleh bagi bintang untuk diri sendiri, ataupun mak ayah boleh bagi bintang ke anak-anak. Yang ini jangan tampal merata. Ini bukan mainan. Yang ini adalah untuk latih tubi dalam buku ni, yang perlukan guna stiker untuk jawab. Faham? Okay? Jadi sangat banyak soalan. Dia ada muka surat berwarna-warni juga. Ada muka surat yang black and white. Ini warna-warni. Ini tentang basic asas dulu. Nombor dalam angka dan perkataan. Ada abacus sikit. Abacus semua dah power kan? Kemudiannya ada soalan latih tubi yang banyak. Okay. Ini dinamakan asas. Asas sangat-sangat penting. Tolong kuasai. Tengok berapa banyak soalan dalam satu page. Kita bina agar awak kuasai dengan awak buat latihan yang sama. Kita panggil ini dalam kaedah pembelajaran, dia panggil kaedah mastery. Awak buat satu benda soalan, satu pattern soalan yang sama dengan sangat banyak sehingga awak master, sehingga awak kuasai. Itu adalah teknik mastery. Itu salah satu kaedah pembelajaran lah. Ini contoh dalam nilai digit. Nilai digit saja soalan dia sampai 28 soalan. Awak biasa buat latihan 2 soalan, 3 soalan je. Jadi awak cepat lupa. Kalau soalan yang sama awak repeat ya, awak sampai 28 kali, 40 kali, 60 kali, insya-Allah awak akan jadi master. Awak akan kuasai. Tengok soalan tambah pula. Satu page tambah saja, 40 soalan tambah. Ini tambah dalam bentuk lazim. Bermaksud ada pengiraan yang agak rumit. Ada masa ditetapkan 3 minit. Kalau awak jawab dalam masa 10 minit, maksudnya awak masih lemah dalam tambah. Kalau awak boleh jawab dalam masa 3 minit tapi banyak salah, awak juga masih gagal kuasai soalan tambah. Faham? Jadi siapa yang dapat jawab dalam masa yang ditetapkan dan betul 90%, daripada 40 soalan dia betul 36 soalan ke atas, itu maksudnya awak dah kuasai. 4 to 10% itu kita anggap kecuaian, bukan anggap tak kuasai. Kita boleh anggap sebagai careless, sebagai kecuaian. Faham? Okay? Tengok contoh soalan. Ini tambah bukan bentuk lazim. Maksudnya awak kena congak. Maksudnya tambah ini tambah mudah. Contohnya 700 tambah 210, 910. Terus boleh buat teknik penggenapan puluh, penggenapan ratus. Yang macam buat yang cikgu ajar minggu lepas tu pun mungkin boleh aplikasi dalam soalan ni. Soalan ni pun ada 40 soalan congak. Soalan ni congak. Siapa yang nak buat soalan ni dia kena buat bentuk lazim, maknanya dia masih tak kuasai.
kita juga ada soalan, banyaklah soalan. Lengkapkan jadual sifir. Nah, ni jadual sifir kita panggil, table of 100. Kalau dalam bahasa Inggerisnya multiplication table, table of 100. Ada 100. Table 100 ni. Ini biasa, banyak guru ajar, banyak sekolah ajar teknik ini. Teknik ini juga sebenarnya kalau kita cikgu pernah buat apa orang nama inovasi, kita boleh gunakan juga untuk pecahan. Untuk kecilkan pecahan kepada pecahan termudah, guna kotak 100 ataupun multiplication table. Soalan tolak. Okey, tahun 1 sampai 3 hampir sama. Cuma bila tahun 1 soalan itu dipermudahkan, tahun 2 makin susah, tahun 3 makin susah. Tengok soalan bahagi. Ada, sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 10, ada 90 soalan dalam ni. Soalan bahagi sahaja. Contoh, 14 bagi 7, berapa? 2. Siapa tak boleh jawab 2, maksudnya dia belum kuasai bahagi. Nak kuasai bahagi, kita nak kuasai darab. Ini darab. Soalan darab saja. Penuh satu page. Jadi siapa yang kuasai basic ni, dia akan dapat bila dia dah kuasai asas, baru dia pergi kepada Mathsia bijak. Tahun 4, 5 dan 6 cikgu namakan dia buku Mathsia bijak. Kenapa dinamakan bijak? Sebab cikgu dah anggap murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 dia dah kuasai semua asas. Semua asas yang perlu awak ada pada tahun 1, 2, 3. Jadi dalam buku Mathsia bijak tahun 4, 5, 6 dia tak ada stiker dah. Awak bukan lagi budak-budak tak payah duduk mendapat-tampal dah. Awak dianggap, cikgu anggap awak murid yang dah besar, murid dah matang, murid dah pandai menilai baik dan buruk, murid dah kuasai asas-asas matematik. Jadi dalam Mathsia bijak, terus kita akan page pertama akan terus kepada soalan berbentuk objektif. Sangat bagus. Harga RM7.9 dia, bukan mahal pun, tak sampai RM8. Boleh klik link di bawah untuk dapatkan. Ada link ke atas, Nanti habis live klik je link. Beli kat Shopee terus. Okey. Ini adalah Mathsia bijak. Soalan objektif. Soalan untuk tahun 4, 5, 6 cikgu bina berdasarkan topical. Topik demi topik. Macam buku teks. Kita bina berdasarkan silibus semasa. Unit 1 nombor dan operasi, unit 2 pecahan perpuluhan peratus, unit 3 wang, unit 4 masa dan waktu. Kemudian ada juga soalan penilaian pertengahan tahun. Kemudian kita sambung unit 5 panjang jisim dan isi padu isi cair, unit 6 ruang, unit 7 koordinat nisbah dan kadaran, unit 8 pengurusan data. Akhir sekali ada soalan penilaian akhir tahun. Ini untuk buku tahun 4. Buku tahun 5 dan tahun 6 pun hampir sama. Dia ada soalan objektif, dia ada juga soalan subjektif yang banyak. Bukan macam kalau format peperiksaan dia ada soalan subjektif dia maksima 20 soalan je, ada 15 soalan. Tapi kita ada soalan subjektif dia, contoh ini sampai 51 soalan subjektif untuk unit 2. Subjektif. 51 soalan. Kita tak lengkapkan dia jadi 30, 40, 50 tak. Kita bina berdasarkan topical. Soalan objektif dia juga tak terhad kepada 40 soalan. Dalam periksa biasa 40 kan? Tak. Ini memang kita buat lebih. Contohnya unit 2 kita buat sampai 64 soalan objektif. Ini dalam buku Mathsia tahun bijak tahun 4, 5 dan 6. Boleh dapatkan di link di atas dengan harga RM7.9, ini RM6.9. Okey, itu saja untuk promosi tentang buku Mathsia. Kita nak terus belajar. Dah ramai ke join? Ni berapa yang akaun cikgu tu? 113, 64, 27. 113, 64, 27. Kita ada lebih kurang 200 orang sedang bersiaran secara live. Tahniah 200 orang. Tengok awal-awal tadi 50 je. 200 orang ni kalau semua orang share, kalau semua orang klik butang share di wall FB dia masing-masing, insya-Allah kita akan ada 300 orang join kelas malam ni. Okey, cikgu minta bantuan, kita nak mula kelas dah. Cikgu minta bantuan adik-adik, mak ayah, kakak-kakak, abang-abang semua bantu share live ini agar orang lain pun dapat belajar sama. Agar dapat sama-sama belajar malam ni. Kita belajar matematik santai je malam ni. Sesuai untuk tahun 1 sampai 6. Yang kelas khusus kita akan mula balik insya-Allah minggu depan. Khusus untuk tahun 1, 2, 3 satu malam, tahun 4, 5, 6 satu malam, abacus satu malam. Yang ni santai je.
bukan yang khusus. Khusus kita akan sambung buku teks. Yang ni cikgu ajar topik secara fleksibel atas permintaan ramai. Malam ni malam santai. Okey? Faham? Boleh beza Yang ikut buku teks balik, buku aktiviti balik, kita akan mula insya-Allah minggu depan bila cikgu dapat balik akaun asal cikgu. Akaun asal cikgu masih kena blok sehingga 15 hari bulan. Lepas tu insya-Allah kita akan guna akaun asal cikgu balik. Boleh? Faham? Okey? Okeylah. Ada request. Ada request apa? Magic ada ke malam ni? Oh, magic. Tak ada magic malam ni. Kita buat santai-santai. Belajar secara santai je. Magic nanti kelas tu lah. Okey. Bagi senang masa. Okey. Yang pertama malam ini. Oi, sebelum mula kelas. Semua murid pandang depan. Pandang depan. Duduk tegak sikit. Okey, duduk tegak sikit. Kita nak mula kelas kena bagi salam dulu pada cikgu. Walaupun cikgu tak boleh dengar awak, tak ada masalah. Awak still ucap salam. Okey, awak still ucap salam. Okey, ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Dan untuk murid-murid non-Muslim, kita ucap selamat sejahtera. Okey, ikut cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, tanpa buang masa, kita akan masuk terus topik. Banyak permintaan topik ini. Masa dan waktu. Masa dan waktu. Hari ini hari Khamis. Khamisim. Betul kan ini Khamis? Betul ni? Cikgu. Ya. 12 hari bulan. Apa itu masa dan waktu? Murid satu dah kena belajar basic masa dan waktu. This is masa. Masa dan waktu. Okey. Masa ialah detik, jam, semua itu masa. Masa yang paling besar untuk murid tahap 2 dia akan belajar sampai abad. Murid tahun 1, 2, 3 tonton dulu. Nanti akan masuk surat 1, 2, 3. Untuk tahun 4, 5, 6 dia belajar 1 abad. Ini kena ingat, nanti dia guna semua orang tulis nota. 1 abad berapa tahun. Kemudian kita ada 1 dekad berapa tahun. Kemudian kita ada 1 tahun berapa bulan. Kemudian kita ada 1 bulan berapa minggu. Kemudian kita ada 1 minggu berapa hari. Kemudian kita ada yang ini murid tahap 1 belajar 1 minggu berapa hari. 1 hari berapa jam. 1 jam berapa minit. Perlu kan? Cikgu tak nak masuk page ni. Dia dapat 1 page ni. Sebelah sini nak belajar 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 minit. Baik. Ini asasnya. 1 abad. 1 alat. Atas lagi pada abad adalah 1 alat. Satu alat. Alat baru juga. Awak selalu dengar kata alat baru kan. 1 alat sebenarnya bermaksud 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, tiada guna. Masa dan waktu tadi. 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun.
1 tahun 12 bulan ataupun 365 hari. Jika tahun lompat kita ada berapa hari ni? Tahun lompat 366. 366 hari. Tahun lompat dia lebih sehari. 1 tahun 12 bulan. Tahun lompat berlaku setiap Februari. berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun sekali. 12 bulan. 1 bulan ada berapa hari? Ada 28 kalau Januari. Tahun lompat dia ada 29. Bulan lain ada 30 dan 31. Macam mana kita tahu bulan tu 30 ke 31? Sekejap lagi buat aja. Kita ambil minggu je. 1 bulan purata 4 minggu. Bukan tepat sebab 1 minggu 7 hari. Ni 28 hari je. Tapi ini secara purata. 1 minggu ada 7 hari. Ini memang tepat. Tak lebih tak kurang. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa minit? 60 minit. 1 minit berapa saat? 60 saat. Ini antara jadual, masa dan waktu yang awak kena hafal, kena ingat. Mesti semua orang dah kena ingat dah. Ini ada lagi orang tanya, cikgu tanya, 1 hari berapa jam? Tak tahu. Mana boleh tak tahu? 1 hari 24 jam. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Ataupun 10 dekad. 1 alaf berapa dekad? 100 dekad. 1000 tahun. 10 alaf. 10 abad. Jadi sekarang, yang sedang menonton sekarang, cikgu bagi masa 5 minit. 5 minit untuk salin. Okey, semua murid salin. Walaupun cikgu saya dah adalah nota ni. Nota is nota. Saya pernah salin lah dengan cikgu sekolah saya. Yang awak salin dengan cikgu sekolah awak, salin lain. Sekarang cikgu nak awak salin. Sebab bila kita menulis, kita menyalin, kita mula mengingat. Dia menambah teknik peringatan awak. Okey, salin dulu dalam masa 4 minit lagi. Kita ada lebih kurang sini 100, 200, wah dah 300 orang dah. 300 orang secara live. Di akaun FB Cikgu Fadli Saleh ada lebih kurang 100.5. Di akaun Muhammad Fadli Saleh 3 ada 100 orang. Di akaun Muhammad Fadli Saleh 5 ada lebih kurang 50 orang. 3 akaun live serentak. 3 telefon kepada Cikgu. Dan seorang pembantu. Ni, ni pembantu Cikgu. Okey. Lagi 2 minit. Letak kamera. Letak kamera. Okey. 1 minit. Tiga 30 saat. Lima belas. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Okey dah. Siapa tak sempat, stop. Pandang depan. Pandang depan. Stop menulis. Letak pensel kat tepi. Walaupun tak siap lagi, stop. Sambung nanti. Sambung nanti. Stop. Cikgu nak masuk kepada, cikgu nak ajar awak nak bezakan bulan tu ada 31 ke 30 hari. Okey, ini teknik yang cikgu belajar di sekolah rendah cikgu dulu 20 tahun lebih, 30 tahun lepas cikgu belajar teknik ni. Dan cikgu panjangkan pula pada awak. Macam mana kita nak bezakan bulan tu ada 30 hari ke ada 31 hari. Sekarang semua orang tunjuk nombor. Dua-dua. Okey, ni tunjuk buat nombor ini. Pusing depan. Sambung. Tek. Sambung.
Jadi dah. Okey, sambung gini ke? Cuba cek. Semula. Semua orang buat penumbuk. Pusing. Sambung. Itu ada sound effect. Ini akan menentukan bulan itu 30 ke 31 hari. Kita bermula dari sebelah sini boleh, sebelah sini pun boleh. Okey, cikgu nak mula dari sini. Ni bukit turun, bukit turun, bukit turun, bukit, bukit. Dia dua bukit ni sebab kita cantum. Bukit, bukit, turun, bukit, turun, bukit, turun, bukit. Dia gini kan? Nampak? Lepas ni, nak tahu bulan tu berapa hari ada, senang je. Sambung. Mula dari sini ialah bulan 1. Bulan 1 naik bukit. Dia tinggi. Maknanya hari dia tinggi. 31. Ada 31 hari dalam bulan Januari. Kemudian dia turun kepada bulan 2. Longkang ni bulan 2. Bila turun bulan 2. Bulan 2 dia ada 28 atau 29 hari. Bulan 2 dia special. Special. Okey. 28 ataupun 29 hari. Naik bukit bulan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambung balik 8. 7, 8 dapat kapan? 9, 10, 11, 12. 2 ni tak pakai. Sebab tidak ada 12 bulan dia. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Lepas Ogos, September, Oktober, November, Disember. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Bulan 1 ni 31 hari. Bulan 2, 28 atau bulan 9. Bulan Mac, bulan 3, 31 balik. 30 hari, 31, 30. Bulan 7, 31. Bulan 8, 31. 7 ke 8 dia duduk rapat-rapat. Faham? 7, 8 dia duduk rapat-rapat. Dia 2, 31 hari. Biasanya 31, 30, 31, 30, 31, 31. Baru dia balik pada 30. Bulan 9, September ada 30 hari je. Bulan 10, 31. Bulan 11, 30 balik. Bulan 12, 31. Bulan 1 dia pusing balik sini. Bulan 1, 31 hari balik. Bulan 2, 28 atau 29. Bulan 3, 31. Bulan 4, 30. Bulan 5, 31. Bulan 6, 30. Bulan 7, 31. Ingat penumbuk je. Faham? Senang kan? Lepas ni kalau orang tanya bulan 6. Bulan 6 30 ke 1 hari. Apa kira? Buka penumbuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, dalam longkang. Dia turun 30 hari. Bulan 3. Bulan 3 30 ke 1 hari. 1, 2, 3. Oi, dia atas bukit 31 hari. Nampak? Senang tak kita nak bezakan bulan yang mana 30 hari, bulan yang mana 31 hari. Okey, settle 4 bulan. Dan masuk balik masa dan waktu. Jangan sambung menulis bagi yang tak siap. Yang soalan ini paling banyak orang keliru. Contohnya 5 jam 12 minit tolak dengan 2 jam 40 minit. Okey, semua murid-murid ingat, kalau jumpa soalan masa dan waktu, macam mana kita nak selesaikan dia? Soalan tambah ke, darab ke, tolak ke, tambah, darab ke, bahagi ke? Mesti guna bentuk T. Buat T. T besar-besar. Kenapa kena buat T? Kena asingkan. Kena asing. Jam sama jam. Sini jam, sini minit. Bila awak tulis gini, tolong terus tulis. Yang ni tolong terus tulis. Awak kena ingat 1 jam berapa minit? 60. Awak tulis atas ni 60. Siap-siap. Tulis siap-siap. Kenapa tulis siap-siap? Kerana ia membantu awak jawab dengan betul. Ramai murid dia tak faham sebab dia tak buat T. Okey, kita teruskan. 5 jam, tulis 5 je. Sebab jam dah ada kat atas. 5 jam, berapa minit? 12 minit. Tolak sini. 2 jam, 2 sini. 40 minit sini, 40. Garis. Okey.
Sekarang 5 jam 12 minit nak tolak 2 jam 40 minit. Okey, 2 tolak sifar 2. 1 tolak 4 tak boleh. Pinjam. Sini tinggal 4, sini pergi 1. Yang ni paling ramai orang salah. Dia bawa pergi 1 sini. Ini bukan tolak, tambah dan operasi biasa. Ini operasi melibatkan masa dan waktu. Sebab tu kita buat bentuk T. Kita nak bezakan dia. Sebab tu cikgu suruh tulis 60. 1 jam 60 minit. Bila tak cukup nak tolak, kena pinjam orang sebelah. Bila pinjam orang sebelah, dia tak pergi 1 macam biasa. Dia tak pergi 10 macam biasa. Dia pergi 60. Kenapa? Sebab ini masa dan waktu. Dia pergi sini terus 60. Bila kita pinjam 1. Jadi sini kita ada 72. 72 tolak 40 baru dapat 32 minit. Ini tolak macam biasa. 4 tolak 2, 2 jam. Jawapan kita ialah 2 jam 32 minit. Yang ni perangkap. Paling ramai orang salah. Orang tak faham, orang tak pandai nak buat. Sebab dia tak tulis berapa ni. Sebab dia tak hafal ni. Sebab dia tak buat bentuk T. Dia tolak macam biasa. No. Okey, katakan pula soalan ni tambah. Tambah sini ialah 42 minit, 40 minit. Okey. Padam balik. Okey. Katakan soalan ni soalan tambah. 5 jam 42 minit tambah 5 jam 42 minit tambah 2 jam 40 minit. Pun kena buat bentuk T. Pun kena tulis 1 jam 60 minit. Tulis kat sini. Kenapa tulis? Agar awak tak lupa. Okey. Macam mana nak selesaikan? 2 tambah sifar 2. 4 tambah 4 8. 5 tambah 2 7. Dah siap itu senangnya. No. Belum siap. Soalan ni kalau dalam kertas 2 awak hanya dapat 1 markah. Soalan ni biasanya 2 markah. Jawapan awak tidak tepat. Betul lah cikgu, 42 tambah 40 82. Hoi, itu tambah biasa. Sekarang ni biasa ke tak biasa? Tak. Bukan tambah biasa ni. Ini tambah masa dan waktu. Sebab tu kita buat bentuk T. Sebab tu kita ada durasi dia kat sini. Habis tu macam mana yang betul cikgu? Ingat 1 jam berapa minit? 60, 82 ni dah lebih dah 60. Bila lebih dia kena pulangkan kat sana. Dia kena pergi sana. Oi, bas ni dah tak cukup dah, kena naik bas pelan. Penuh. Lebih dah 60. Jadi kena tolak 60. Kenapa tolak 60? Sebab lebih 60. Sini kena tambah 1. Kenapa tambah 1 sini tolak 60? Sebab 1 jam 60 minit. Boleh faham? 1 jam 60 minit. Kenapa kena tolak 60? Sebab lebih 60 minit. Awak tengok jam. Jam sekarang pukul 1.50. Pukul 1.55. Pukul 1.59. Ada tak pukul 1.70? Tak ada. Ada tak pukul 1.88? Tak ada. Maksima adalah 59 saja. Bila pergi kepada 60 dia akan jadi sifar-sifar. Sebab dia dah tambah pada jam. Pukul 1.60 tak ada. Terus pukul 2. 1.58 minit, 1.59 minit, dia tak ada 1.60. Pukul 2 terus. Sebab dia dah tolak 60. Dia ada 60. Dia tolak 60, dia tambah sejam. Tolak 60, tambah sejam. Faham? Jadi jawapan dia ialah 8 jam 22 minit. Boleh faham? Boleh faham? Okey? Sebab tu penting betul. Bukan soalan jam dia, soalan hari, soalan minggu, soalan alam, abad. Okey, kita tukar soalan lain dulu. Dah 8 hingga 5 dah. Malam ni santai, kita tak ada lah. Tak ada nak lama sangat. Sebelum ke 9 kita akan stop. Lebih kurang 15 minit lagi ke 20 minit kita stop. Okey, cikgu tukar soalan. Cikgu nak main alam. Alam terus. Okey. 5 alam. Alam.
dapat 5 alaf alaf 3 tahun tolak 1 alaf 425 tahun. Oh, tu dia mahal. Ingat, mula-mula buat apa? Masa dalam waktu mesti buat bentuk T. Sini apa? Sini alaf. Sini apa? Sini tahun. Sebab soalan ini berkait dengan alaf dan tahun. Satu alaf berapa tahun? Ingat balik, satu alaf berapa tahun? Oh, 1000. Tulis siap-siap kat atas ni, 1000. Tulis 1000 siap-siap. Jadi 5 alaf 3 tahun hendak tolak kepada 1 alaf 400. 425 tahun. Oh, tu dia. 3 nak tolak 5 tak boleh. Pinjam. Pinjam kat sini. Bila kita pinjam sini 1, dia pergi berapa? Dia tak pergi 10, dia tak pergi 1, dia tak pergi 100, dia pergi 1000. Oh, 1000 awak kena tambah. Sebab 1 alaf 1000 tahun. Jadi sini awak akan ada jawapan awak 1003. Tolak 425. 3 tolak 5 tak boleh. Pinjam tak ada, pinjam tak ada, pinjam. 9, 13. 13 tolak 5, 8. 9 tolak 2, 7. 9 tolak 4, 5. 4 tolak 1, 3. Jawapan dia ialah 3 alaf 578 tahun. Pening? Takkan pening bila awak buat bentuk T, bila awak ingat fakta ini. Soalan yang lain sama saja. Sama saja. Berkaitan dengan minggu ke? Contoh minggu pula. Contoh minggu kan? Last. Contoh last. 4 minggu 5 minggi lah pula. Minggi ni macam Maggi pula. 5 hari tambah 2 minggu minggi. 6 hari. Contoh 4 minggu 5 hari tambah 2 minggu 6 hari. Macam mana nak buat? Mesti bentuk T. Mesti buat bentuk T. Buat dulu bentuk T. Sini nak tulis apa? Minggu. Sini nak tulis apa? Hari. Ini apa atas ni apa? Apa atas? Kena ingat 1 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. 1 minggu 7 hari. Jadi kita pun jawablah 4 minggu 5 hari tambah 2 minggu 6 hari. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 6, 11. 1 kat bawah, 1 dari atas ni. Ada gambar gini. Okey, dia buat belakang dulu 5 tambah 6, 11. 1 kat bawah, 1 kat atas. 4, 5, 6, 7. Dia dah siap. 7 minggu, 1 hari jawapan dia cikgu. Salah. Cikgu kenapa salah? Bila ada bentuk T, jangan pandai-pandai naik ke depan. Dia kena tolak kat bawah. Macam buat jam dan minit tadi. Faham tak? Tak faham lah apa benda cikgu cakap ni. Tak faham? Okey, kita terangkan balik. Sekarang, ni semua kamera nampak ke ni? Nampak? Dulu, kamera 2 lagi nampak? Nampak. Okey. Tetapi ada yang tak nampak. Ni, cikgu terangkan balik. 4 minggu 5 hari tambah 2 minggu 6 hari. Kita dapat bentuk T. Nak tambah 5 tambah 6, 11. 1 kat bawah, 1 kat atas ni. No way man. Salah. Kenapa salah? Ni sebabnya. Sebab ini bukan tambah biasa. Ini tambah masa dan waktu. Jadi biarkan. Jangan nak pandai-pandai kau naik ke sana. 5 tambah 6, 11. 11 lah kat situ. 4 tambah 2, 6. 6 lah kat situ. Ni betul tak cikgu? Betul sebahagian. Tak betul sepenuhnya. Kenapa? Kerana 1 minggu 7 hari. 11 dah lebih ke belum? Dah lebih kan? Bila lebih 7, tolak 7 tambah 1. Kenapa nak kena tolak 7? Kerana dah lebih seminggu. Seminggu ada 7 hari. 11 lebih pada 7. Kena tolak. Kenapa kena tambah 1? Sebab 1 minggu ini 7 hari yang kita tolak tadi. Macam jam tadi lah.
Pukul 1.58, 1.59, tak ada 1.60. Dia jadi pukul 2. Kenapa 60 tu hilang? 60 tolak 60. Dia tambah 1 kat jam. Sama juga hari. Hari seminggu ada 7 hari. 11 tolak 7. Jawapan kita adalah 4. Tambah 1, 7 minggu, 4 hari. Minggu, hari. Faham? Bila kita buat bentuk T, kita jarang lakukan kesilapan. Bila kita tulis pula fakta dia, 1 minggu berapa hari, 1 alam berapa tahun, 1 jam berapa minit, kita lagi senang faham. Jangan malas. Ramai murid dia malas nak buat bentuk T, dia malas nak tulis fakta atas, dia rasa dia bijak sangat, dia rasa dia pandai sangat, bila buat dia jawab salah. Dia cuan. Sebab tu buat bentuk T, tulis fakta di atas. Awak buat 2 benda ni, insya-Allah awak akan selamat. Awak akan dapat jawab dengan tepat dan betul. Okey, itu saja untuk topik masa dan waktu. Sekejap lagi cikgu akan share teknik hafalan sifir. Sifir murid tahun 2 dah kena hafal sifir sampai 9 tahun. Siapa yang belum salin ni, cikgu bagi masa 2 minit. 2 minit cikgu tarik nafas sikit, minum air sikit. Okay, yang baru join, share dulu. Boleh tonton esok. Kita ada lebih kurang 300 orang sekarang. 300 orang ni kalau share, kita boleh pergi pada 400 orang je ni. Okey, dah. Pandang depan. Okey. Boleh faham masa dan waktu? Boleh faham tak? Yang pertama, awak kena ingat semua ni. Yang kedua, bila jumpa soalan dia, awak buat bentuk T, awak tulis dia punya fakta dia tu. Dia punya, apa kita panggil ni? Persamaan dia. 1 tahun berapa bulan, kena tulis. Bila tulis tu, insya-Allah awak akan selamat. Awak boleh jawab dengan betul tanpa confuse lagi. Okey. Okey, yang terakhir sekali tentang hafalan sifir. Sifir sangat penting. Sifir ni macam jantung matematik. Awak kalau tak ada jantung, boleh hidup tak orang tak ada jantung? Tak boleh hidup. Murid yang tak hafal sifir, dalam matematik dia hampir mustahil nak dapat cemerlang. Melainkan betul-betul luck dia lah, nasib baik dia betul lah, dia main tembak pun betul. Mungkin lah. Tapi itu hampir boleh katakan mustahil lah. Mustahil dia boleh cemerlang. Dia boleh nak lulus, tapi cemerlang hampir mustahil. Sifir adalah jantung. Tak ada jantung boleh kata matilah orang. Okay, orang yang tak hafal sifir dia sangat bermasalah. Jadi semua murid kena hafal sifir. Soalnya macam mana? Cikgu akan buat satu buku khas untuk buku latih tubi sifir saja. Sifir dan juga bahan. Cikgu akan buat satu buku latihan. Harga pun lebih kurang RM5-6 je. Lebih kurang harga ni je, RM9 gitu je. Cikgu sedang bina. Kita dah cuba dapatkan dengan penerbit cikgu, Musa Mas. Kita dah buat kerjasama. Okay, cikgu juga akan buat buku ni Maxia 1, Maxia edisi 2.0. Waktu tu buku tu dua bahasa, BM dan juga BI. Cikgu juga buat kerjasama dengan guru pengalaman pembina soalan bahasa Melayu. Kita akan juga ada buku BM, buku English, buku latihan English, buku sains dan matematik. Buku English ni pun cikgu bekerjasama dengan pembina soalan bahasa Inggeris sekolah rendah.
Ada kawan yang berpengalaman, ada kawan pengalaman bahasa Inggeris, ada kawan pengalaman sains, ada kawan pengalaman BM. Cikgu pernah mengajar BM, cikgu pernah mengajar sains, cikgu pernah mengajar bahasa Inggeris juga di sekolah rendah. Tapi kepakaran sebenar cikgu adalah matematik. Bila cikgu nak buat buku selain pada subjek kepakaran cikgu, walaupun cikgu pernah mengajar, cikgu rujuk kepada guru berpengalaman. Jadi kami buat JV, joint venture. Cikgu bagi idea cikgu, dia bagi idea dia. Yang mana cikgu buat, dia betulkan. Yang mana dia dah buat, cikgu tengok yang sesuai, kita masukkan. Yang tak sesuai, kita reject. Kita dah saring. InsyaAllah dalam masa sebulan lagi boleh terbit dah kot. Sekarang PKP kan, susah mesin nak bergerak. Dan salah satu lagi projek kami adalah kita akan buat buku sifir. Khas buku sifir untuk teknik hafalannya, latih tubinya, jadual multiplication boardnya, apa lagi, soalan bahaginya, soalan congaknya, soalan bentuk lazimnya, soalan ayat matematiknya. Kita nak bagi murid kuasai sifir betul-betul. Okey, jadi macam mana teknik hafalan? Teknik hafalan cikgu bagi teknik hafalan yang paling basic, paling mudah. Okey, sifir yang awak kena ingat 1 sampai 9 ni. Dalam belakang buku tulis awak biasanya tulis sampai 12. Kenapa dia tulis sampai 12? Cikgu pun tak ada jawapan kenapa dia tulis sampai 12. Kenapa dia buat sifir sampai sifir 12? Mungkin untuk cukupkan ruangan tu je. Sebenarnya sifir yang awak perlu ingat sampai sifir 9. Sampai 1 darab 9 saja. 10 dah contohnya. Contoh sifir 4. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12, 4, 4, 16, 5, 4, 20, 6, 4, 20, 4, 7, 4, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 9, 4, 3, 6. Sampai situ je. Tak payah 10, 4, 40, 9, 4, 44, 12, 4, 48 tak payah. 3 lagi tak payah. Sebenarnya sampai 9 saja. Kenapa sampai 9? Sebab apa-apa sifir, nombor asas kita adalah 0 sampai 9. Habis tu cikgu, kalau 12 darab 4 macam mana nak buat kalau kita tak hafal? 12 darab 4, kalau kita kira, kita buat bentuk lazim. Kita tak kira 12 darab 4, kita kira 2 darab 4 dengan 1 darab 4. I show you. Boy, I show you. Keeping. Keeping tu main tali. Ini speed keep. Okay. Cikgu kenapa tak hafal sampai 12? Kerana, where is my marker? This one. Okay, kerana bila 12 darab 4 contohnya, kita tak buat bentuk ayat matematik. Bila 2 angka di depan, kita akan buat macam ini. Jadi tak ada guna hafal 12 darab. Kita akan buat 2 darab 4, 8, 1 darab 4, 48. Faham? Sebab tu, kita hanya perlu hafal dia sifat hingga 9 saja. Sifat saya hafal lah, apa-apa nombor darab dengan sifat yang pada sifat. Sifat darab 7 sifat, sifat darab 100 sifat, sifat darab 75 sifat. Jadi kita hafal 1 sampai 9. Okey, kita hafal 1 sampai 9 sahaja. Jadi macam mana teknik asas? Teknik asas cikgu ajar sifir, suruh murid hafal sifir, suruh anak cikgu hafal sifir. Asas cikgu ada yang pertama ialah apa? Rotan. Cikgu akan letak rotan tu. Tapi sebab awak kat rumah tak boleh lah. Takkanlah cikgu nak pergi rumah. Semua orang nak pergi rotan nama semua tak boleh. Masuk penjara cikgu rotan anak orang. Anak cikgu tak apa. Cikgu letak rotan dekat tepi. Kalau tak hafal jangan bergerak. Okey. Okey, contoh. Cikgu buat sifir 4 lah tadi. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12, 4 darab 4, 16, 5, 4, 20, 6, 4, 24, 7, 4, 28, 8, 4, 32, 9, 4, 38. Dah. That is the sifir. Ini sifir 4. Pertama sekali cara hafal tak boleh. Ada murid dia hafal dulu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Anak cikgu dulu pernah hafal gitu. Mula-mula cikgu sudah hafal sifir, cikgu ambil kotak, khatang. Ketan dekat sofa tepi tu je. Bukan kena dia lagi pun. Kena dia nanti sampai hospital nanti. Kata tak boleh. No. Dengan kelas cikgu tak benarkan. Ada guru dia benarkan.
Itu cara dia. Cara dia lain, tak apa. Cikgu tak kata cara dia salah. Dengan cikgu, no way. Cikgu takkan benarkan anak murid cikgu hafal 4, 8, 12, 16, 20, 28, 24, 28, 22. No, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana bila dia jumpa soalan, dia akan jadi lambat. Apa guna hafal kalau lambat menjawab? Contohnya 46 darab 4. Bila dia hafal 4, 8, 12, 16, dia dapat 6 darab 4, dia tak boleh terus jawab 24. Dia kena buat 4, 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Oh, 6 darab 4, 24. 4, 24. 4 darab 4, 4, 8, 12, 16. Oh, 16. 16 tambah 2, 18. Dia jadi lambat dulu. Sebab tu cikgu langsung tak benarkan anak murid cikgu hafal 4, 8, 12, 16, 20. No. Bila nak hafal, kena sebut nombor dapat. 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8, 3 darab 4, 12. Macam tu. Ataupun ada orang sebut kali, tak ada masalah. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12. Tak ada masalah. Ada orang, dia tak nak sebut darab, tak nak sebut kali. Boleh, yang ni cikgu benarkan. Cikgu suka macam tu. Cikgu suka orang sebut, cikgu selalu guna macam tu. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. Cikgu suka macam tu. Sebut nombor depan, tak sebut ni tak apa. 3, 4, 12, 4, 4, 16, 5, 4, 20. Macam tu tak apa. Kenapa? Bila awak jumpa soalan ni, bila awak dah sebut nombor depan 6 darab 4, 6, 4, 2, 4, dia datang balik kepada awak 6, 4, 2, 4. Sebab bila awak hafal, awak sebut nombor depan. Itu beza dia. Bila awak hafal, awak sebut nombor depan. Bila awak tak sebut nombor depan, awak buat 4, 8, 12. Awak akan jadi lambat balik. 4, 8, 12, 16. Apa guna awak hafal bila awak jadi makin lambat? Okey. Cara cikgu mesti wajibkan murid sebut nombor depan. Satu. Boleh faham? Ini hafalan. Cara hafalan yang kedua ialah awak bagi 3. Nak hafal apa-apa sifil, murid tahun 2, tahun 3, tahun 4 yang belum hafal sifil lagi, hafal 3 dulu. Tak perlu hafal semua sekali, dia akan jadi susah. Otak kita nak terima terlalu banyak, susah. Jadi untuk hafal, awak hafal 3 ni dulu. Awak ulang 40 kali. Ulang 40 kali mesti awak boleh. Dan awak nak menghafal, jangan hafal tempat bising. Jangan hafal depan TV. TV sudah pasang YouTube cerita Upin. Kau tak hafal sini, mana boleh? Hafal sambil letak dengan lagu Blackpink. Untuk menyanyi lagu Blackpink. Tak boleh. Cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tanpa gangguan. Dalam bilik ke, dalam jamban ke. Masuk sambil-sambil berak bawa buku. Tak ada gangguan dalam jamban. Dalam bilik tidur ke, jangan tempat yang bising. Adik sedang menangis, mak tengah marah ayah. Mak marah ayah, ayah tak marah mak okay? Tak boleh tempat yang bising. Dia akan mengganggu ingatan. Cari tempat yang senyap. Hafal 3 lebih 3, sebut 40 kali. Macam mana 40 kali? 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. Stop sekali. Itu sekali, itu dianggap sekali. One round, satu kali. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 2 kali. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 4,
12, 1442483312, 1442483312 sampai 40 kali. Hafal sambil pejam mata lagi bagus untuk awak khusyuk, untuk awak ingat. Nak buka mata pun boleh. Kau jangan nak ambil hafal tu, tengok mak sedang masak, tengok ayah main game. Wah, ayah dah mati dah tu. Oh, tepi ayah tembak situ. Bila kau nak ingat? Tengok kucing sedang duk main dengan bola, tak boleh. Hafal tempat yang tenang tanpa gangguan. Hafal 3-3 ulang 40 kali. Mesti boleh ingat. 1442483312, 14. Jangan ni berapa semua sampai 3 dulu. Dah ingat yang 3. Cuba terus awak buat rojak. 248, 3412, 144. Rojak. You know rojak kita gaul-gaul kan. Ini kita tak ikut turutan. 24 terus
Nak start dari bawah ke 3, 4, 12, 2, 4, 8, 1, 4, 4. Bila awak rojak bermaksud awak makin hafal. Faham? Bila dah siap rojak ni, masuk pula yang ni. Yang ini sahaja, jangan campur yang tu. Okey, aku dah ingat dah 1 sampai 3. Sekarang 4 sampai 6. 4, 4, 16, 5, 4, 26, 4, 24, 4, 4, 4, 4, 16, 5, 4, 26, 4, 24, 4, 4, 16, 5, 4, 24, 4, 4, 16, 5, 4, 24. Ulang 40 kali balik. Lepas tu rojak balik. Sampai sini, dah ingat sini, awak rojak daripada 1 sampai 6. Dan ingat yang ni, awak hafal balik 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12, 4, 4, 16, 5, 4, 26, 4, 24. Ulang balik 1, 4, 4, 2, 4, 8 sampai sini pula. Lepas tu awak rojak 5, 4, 23, 4, 12, 2, 4, 8, 6, 4, 24. Rojak. Bila awak dah boleh rojak, awak boleh mahir. Kemudian baru sambung yang ini 7, 4, 2, 8, 8, 4, 2, 3, 2, 9, 4, 9, 4, 36. 40 kali ulang. Sini ulang 40 kali. Sini ulang 40 kali. Sini ulang 40 kali. Kemudian rojak. Awak buat yang ini, cikgu garanti awak akan mahir ingat sifir. Awak buat benda ni. Satu hari satu sifir je. Tak payah nak belagak nak hafal semua sifir lah satu hari. Satu hari satu sifir saja. Hari ini sifir 2, esok sifir 3, lusa sifir 4, tulas sifir 5. Cikgu boleh tak nak hafal sifir mudah dulu? Sifir 5 sifir mudah cikgu. Boleh tak saya nak hafal sifir 5 dulu? Boleh. Tapi tak ada masalah pun nak hafal sifir mana-mana dulu. Ada orang yang suka buat yang paling susah dulu. Cikgu, sifir saya rasa sifir paling susah sifir 8. Saya nak hafal sifir 8 dulu lah. Silakan. Sifir 9 boleh guna jauh. Boleh guna jauh. Okay. Hafal, rojak, dah siap rojak, terus buat latihan. Terus buat latihan. Kalau siapa beli buku Maxia ni, sangat banyak soalan darat dan lain, terus buat soalan darat. InsyaAllah awak akan kuasai. Nanti cikgu akan bina satu buku khas untuk darat dan bahagi saja agar semua murid kuasai. Okay, dah buku 9 dah. Habis dah cikgu ajar. Yang baru join, bantu cikgu share dulu. Nanti awak boleh tonton esok, orang lain pun boleh tonton juga. Bantu cikgu share. Cikgu guna 3 akaun malam ni untuk buat live. Punya nak ajar awak malam ni. Ini dah siri kedua. Hari Selasa ada satu live. Siapa terlepas hari Selasa boleh rujuk pada wall cikgu. Wall cikgu Muhammad Fadli Saleh ataupun wall Muhammad Fadli Saleh 3. Ada kelas ke siri 1 hari Selasa lepas 10 bulan. Ni siri 2. Kelas santai siri 2. Okey, cikgu rasa itulah saja dulu dah untuk malam ini. Kita jumpa insya-Allah minggu depan. Nanti kita akan buat satu jadual baru. Minggu depan insya-Allah. Untuk malam ni cukup dulu. Sebelum tamat, sebelum kita bersurai, mesti apa? Yes. Semua murid pandang depan. Pandang depan. Duduk tegak sikit. Ikut cikgu. Ikut cikgu. Duduk tegak. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan untuk kelas yang formal. Ini kelas santai. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.